Pada suatu hari, sekumpulan remaja yang terdiri daripada 5 orang yaitu Amir, Sarah, Din, Liza, dan Maya merancang untuk mendaki sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Gunung ini terletak jauh di pedalaman dan dikenali sebagai Gunung Saraweru. Mereka telah lama merancang perjalanan ini dan sangat teruja untuk menghabiskan masa bersama sambil menikmati keindahan alam. Hari yang dinantikan pun tiba. Pagi itu, mereka berkumpul di rumah Amir untuk memastikan semua persiapan telah dilakukan dengan rapi. Setelah memastikan peralatan mendaki, makanan, dan bekalan air mencukupi, mereka pun berangkat menuju ke Gunung Saraweru. Perjalanan mengambil masa kira-kira 3 jam dari bandar mereka. Setibanya di kaki gunung, mereka bertemu dengan seorang penjaga hutan yang bernama Pak Maidin. Pak Maidin adalah seorang lelaki tua yang sangat berpengalaman dalam slot blok kawasan tersebut. Dia menasihati mereka agar berhati-hati kerana gunung tersebut terkenal dengan ceritanya yang penuh misteri. Terdapat beberapa kejadian aneh yang pernah berlaku di situ, namun remaja-remaja itu tidak mengendahkannya. Mereka menganggap itu hanyalah cerita rekaan untuk menakut-nakutkan pengunjung. Mereka pun mula mendaki dengan penuh semangat. Perjalanan mendaki agak mencabar kerana laluan yang berbatu dan curam. Namun, mereka saling membantu dan menyokong satu sama lain. Semakin tinggi mereka mendaki, pemandangan semakin indah. Langit cerah dan udara segar membuatkan mereka berasa sangat tenang dan gembira. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di satu kawasan lapang yang sesuai untuk berehat. Mereka memasang khemah dan bersedia untuk bermalam di situ. Malam itu, selepas makan malam, mereka duduk mengelilingi unggun api sambil bercerita dan bergurau senda. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi yang tadinya bertiup lembut, kini berhenti. Suasana menjadi semakin tegang. Maya, yang merupakan seorang yang lebih peka dengan persekitarannya, mula merasakan sesuatu yang tidak kena. Dia memberitahu rakan-rakannya bahawa dia mendengar bunyi aneh dari dalam hutan. Pada mulanya, mereka menganggap Maya hanya bergurau. Namun apabila mereka mendengar bunyi itu juga, mereka mula berasa risau. Bunyi itu seakan-akan bunyi seseorang menangis dan merintih dalam kesakitan. Amir, yang paling berani antara mereka, memutuskan untuk menyiasat bunyi tersebut. Dia mengajak Din untuk menemaninya. Sarah, Liza, dan Maya pula menunggu di kemah dengan hati yang berdebar-debar. Amir dan Din menyusuri laluan sempit yang dipenuhi semak samun mengikuti arah bunyi tersebut. Semakin mereka mendekati bunyi itu, semakin jelas bunyi tangisan dan rintihan tersebut. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di satu kawasan yang dipenuhi dengan pokok-pokok besar dan rendang. Di situ mereka melihat seorang wanita tua dengan rambut yang kusut masai duduk di atas batu. Wanita itu menangis teresak-esak sambil memegang sebuah boneka yang kelihatan sangat tua. Amir dan Din berasa sangat takut, tetapi mereka cuba mendekati wanita itu dengan berhati-hati. Wanita tua itu mungkin memerlukan bantuan, bisik Amir kepada Din. Namun, sebaik sahaja mereka hampir dengan wanita itu, dia tiba-tiba berhenti menangis dan memandang tepat ke arah mereka. Wajahnya yang pucat dan matanya yang merah membuatkan Amir dan Din tersentak. Wanita itu kemudian tersenyum dengan senyuman yang sangat menyeramkan sebelum menghilang begitu sahaja. Amir dan Din tergamam. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka segera berlari kembali ke khemah dengan perasaan takut yang amat sangat. Setibanya di khemah, mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada rakan-rakan mereka. Sarah, Liza, dan Maya juga sangat terkejut dan takut mendengar cerita tersebut. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur bergilir-gilir untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, suasana yang sunyi dan sejuk membuatkan mereka sukar untuk tidur. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan mereka ke puncak gunung dengan harapan dapat melupakan pengalaman menyeramkan malam sebelumnya. Semasa mendaki, mereka sentiasa berwaspada dan saling menjaga antara satu sama lain. Setelah beberapa jam mendaki, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Saraweru. Pemandangan di puncak gunung sangat menakjubkan, membuatkan mereka sejenak melupakan peristiwa aneh yang berlaku. Namun, ketika mereka sedang menikmati pemandangan, mereka terdengar bunyi yang sama seperti malam sebelumnya. Bunyi tangisan dan rintihan wanita tua itu semakin kuat dan dekat. Mereka segera berkumpul dan memutuskan untuk turun dari gunung dengan segera. Mereka tidak mahu mengambil risiko dengan berada lebih lama di situ. Perjalanan turun gunung terasa lebih cepat namun penuh dengan ketegangan. Mereka berusaha untuk tidak terpisah dan sentiasa berhati-hati.
Ketika mereka hampir tiba di kaki gunung, mereka bertemu kembali dengan Pak Maidin. Pak Maidin terkejut melihat wajah-wajah mereka yang pucat dan cemas. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada Pak Maidin. Pak Maidin kemudian memberitahu mereka tentang sejarah Gunung Saraweru. Katanya pada zaman dahulu terdapat seorang wanita yang tinggal di kawasan gunung tersebut. Wanita itu sangat menyayangi anak perempuannya yang sering bermain dengan sebuah boneka. Namun satu hari anak perempuan wanita itu hilang di dalam hutan dan tidak pernah dijumpai lagi. Wanita itu sangat sedih dan akhirnya meninggal dunia dengan hati yang penuh kesedihan. Sejak itu, roh wanita tersebut dikatakan sering muncul di kawasan gunung untuk mencari anak perempuannya yang hilang. Mendengar cerita itu, mereka berasa sangat seram. Pak Maidin menasihati mereka agar tidak lagi mendaki gunung itu dan menyarankan agar mereka pulang ke rumah dengan segera. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Maidin dan segera berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka masih terganggu dengan pengalaman menyeramkan tersebut. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu sesiapa tentang kejadian itu agar tidak menimbulkan panik. Namun, pengalaman itu memberi mereka pengajaran bahawa tidak semua tempat boleh dijadikan tempat rekreasi. Dan ada kalanya kita perlu menghormati kisah-kisah lama yang penuh misteri. Sejak kejadian itu, mereka berlima tidak lagi berani mendaki gunung atau menjelajah kawasan hutan yang tidak dikenali. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dan menghormati alam serta kisah-kisah yang tersembunyi di sebaliknya. Pengalaman menyeramkan di Gunung Saraweru akan sentiasa terpahat dalam ingatan mereka sebagai satu pengajaran yang sangat berharga. Dan begitulah kisah seram perjalanan sekumpulan remaja ke Gunung Saraweru. Kisah ini mungkin menjadi peringatan kepada kita semua bahawa kadangkala misteri alam semula jadi adalah sesuatu yang tidak harus kita ambil ringan.